Hai semua, episod kali ini Jess akan bawakan anda untuk mengupas mengenai apakah jenis-jenis penyakit yang sering kali menyerang si bulus anda. Jadi hari ini kita akan bersama dengan yang pakar untuk membincangkan topik hari ini. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana sebab saya nak jumpa doktor ni. Hai. Seperti yang Jess janjikan, kita bawakan seorang pakar untuk kita membincangkan lebih lanjut mengenai apakah jenis-jenis penyakit kucing. Baik, saya hari ini tidak keseorangan, kita bersama dengan Dr. Aldri. Hai Dr. Aldri, apa khabar? Khabar bagus, terima kasih. Ya. Okey, Dr. Aldri, mungkin Dr. Aldri boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Dr. Aldri. Nama saya Audrey Cheong. Saya seorang doktor haiwan di Klinik Haiwan Primavet. So, dah berapa lama bekerja sebagai doktor haiwan? Saya graduate dari tahun 2005. Memang dari kecil dulu memang sayang haiwan lah. Tapi saya rasa semua doktor haiwan memang suka haiwan. Sebab itu mereka akan pergi ke kerjaya ini lah. Setuju. Okey, Dr. Adri, mungkin banyak yang nak tahu apakah antara jenis-jenis penyakit kucing yang selalu dialami oleh seekor kucing ni? Okey, penyakit kucing ya, yang selalu kami tengok ialah wabak kucing yang dikenali sebagai feline pain leukopenia ataupun selalunya orang sebut pasal parvovirus lah. Dia menyebabkan kucing muntah, ceret dan yang itu wabak kucing lah. Masalah lain yang kami selalu tengok ialah selesema dalam kucing. Selain dari itu sakit kulit macam fungus sebabkan cuaca kita lembap. So, mudah untuk kucing dapat fungus. Sometimes if you don't talk about jangkitan, keracunan pun selalu kami tengok lah. So, macam mana punca penyakit ini terjadi? Okey, puncanya bagi parvovirus disebabkan oleh virus kucing lah. Virus kucing, okey. Yeah. Jadi mereka termakan ailio atau taik kucing lain yang terkena parvovirus ini. Dan juga kalau saya pernah baca untuk penyakit parvo, parvo ni dia boleh menjangkiti haiwan yang lain, betul tak? Parvo dari kucing ke kucing, betul tak? Kucing ke kucing, yes, correct. Betul. Cara dia kena ialah tadi saya cakap melalui ailio dengan berak kucing yang mengalami parvo, and then kucing lain kalau dia tak pernah divaksin, dia termakan yang taik atau ailio kucing itu, dia akan kenalah penyakit parvo ini. Jadi kalau untuk penyakit parvo ni sendiri, sebab kita tahu dia berbahaya, jadi untuk penyakit parvo ni sendiri bagaimana cara perubatan? Mungkin melalui pemberian ubat ataupun vaksin, macam mana? Okey. Actually parvo sebab dia sejenis virus, tak ada ubat untuk rawatnya. Sebab itu pencegahan sangat penting melalui vaksin. Tapi kalau dah kena, dah terlambat untuk vaksin lah, vaksin tak berguna lagi. Jadi rawatan dia ialah simptomatik dan suportif sahaja. For example, kalau dah kena, mereka kan muntah, ceret, tidak mau makan. Jadi doktor akan pasang drip, bagi injection. Apa yang perlulah untuk kuatkan imuniti badan dia supaya dia dapat berlawan dengan virus itu. Jadi sebab tu mungkin disarankan lebih baik mereka melakukan vaksin terlebih awal, betul tak? Sebelum mereka terkena penyakit tersebut. Betul. Vaksin sangat penting dan the moment kamu ada belah kucing, the first thing kita perlu buat ialah vaksinkanlah. Vaksinkan kucing. Okey, untuk vaksinkan kucing tu mungkin dalam setahun sekali, macam tu kah? Untuk vaksin program untuk parvo dilakukan masa mereka dari 6 minggu ke atas, sebulan sekali untuk 3 bulan, lepas tu setahun sekali. Misal kata kucing tu dah lebih dari setahun, then the program berbeza, sekali sebulan untuk 2 bulan, lepas tu setahun sekali. Tapi yang vaksin itu bukannya hanya mencegah parvo saja, dia empat dalam satu. Maksudnya dia boleh cegah flu. Maksudnya hanya untuk satu vaksin tu boleh cegah macam-macam jenis penyakit. 4 jenis lah. Jenis penyakit. So we call it co-vaccine lah. Okey. So kita nak berehat sebentar sebab kita nak tanya doktor juga bahawa bagaimana seseorang individu yang baru nak bela kucing, dia kena ada tips-tips tahu nak jaga kucing. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, terus setia dalam rancangan Pusat.
Kembali lagi kita dalam rancangan Pusat dan masih lagi saya bersama dengan Dr. Audrey dekat sini. Okey Dr. Audrey, sebab tadi seperti yang saya janjikan dengan penonton, mungkin Dr. Audrey boleh kongsikan kepada penonton, kepada mereka yang baru nak berjinak-jinak, nak menjaga kucing ataupun pemilik kucing di luar sana, apa yang sepatutnya mereka lakukan untuk menjaga kucing mereka daripada terkena penyakit? Terlebih dahulu, the moment kita bela anak kucing, kucing kan, bawa pergi klinik untuk buat check up. Apa yang penting ialah kalau mereka sihat, doktor akan bagi vaksin. Lepas tu ubat cacing, ubat kutu, apa yang mereka perlu. Sebab kutu dengan cacing adalah penyakit zoonotik yang boleh terkena manusia. Jadi ini untuk kebaikan kucing dan juga pemilik kucing itulah. Selain dari itu, kalaulah rumah kita sudah ada kucing di rumah kan, tolong kuarantinkan kucing baru ini. At least selama sebulan kah, sebab ada kalanya mereka ada penyakit yang boleh menjangkiti kucing lain di rumah. Jadi kita letak mereka di tempat berasingan, perhatikan selera makan, berak kencing dia semua okey. Lepas sebulan baru kita boleh campur dengan kucing lain di rumah. Kalau tak, kalau dia sakit, kucing rumah sakit, then banyak masalah pula. Oh, maksudnya sebelum bawa kucing baru masuk rumah memang kena kuarantinkan terlebih dahulu. Betul. Okey, itu untuk langkah pencegahan ya. Yes. Okey doktor, adakah kucing perlu dikuarantinkan bagi beberapa faktor atas sebab pengawasan ataupun macam mana? Okey. Salah satu situasi di mana kucing perlu dikuarantinkan ialah masa misal kata kucing kita ada fungus. Sebab fungus ini boleh terkena manusia. Jadi di sana ada masalah zoonotik lah. Jadi kalau kucing kita ada fungus, jangan biar orang tua, budak kecil, perempuan mengandung daripada pegang dia terlalu lama lah. Kalau perlu dipegang pun perlu cuci sebab mereka punya imuniti badan tidak kuat, so senang dapat fungus itu. Okey, maksudnya itu adalah salah satu penyakit yang boleh menjangkiti manusia, fungus. Ya, betul. Actually, fungus ini dia pun tengok keadaan manusia itu. Dia hanya attack yang immunosuppressive. Seperti orang tua, perempuan mengandung, budak kecil ataupun yang pesakit under kemoterapi kah. Jadi mereka perlu berhati-hatilah kalau terpaksa pegang kucing yang ada fungus. Sebab itu kami sangat sarankan pemilik kucing untuk bagi rabies vaksin kepada kucing mereka. Walaupun duduk di rumah, tetapi rabies ini boleh terkena semua haiwan mammal, termasuklah tikus. Misal kata kalau kucing kita suka tangkap tikus ke apa, dia adalah satu risiko untuk mendapat rabies. Maksudnya dekat sini kucing kalau kena rabies memang kemungkinan besar dia possibility untuk sembuh tu sangat kurang. Tak ada possibility. Tak ada chance. Memang tak ada chance. Dia terus akan mati dalam bahaya juga kepada anda semua kalau ada kucing anda pernah vaksin kan, vaksin rabies untuk keselamatan. Doktor, kalau boleh dikongsikan untuk vaksin rabies berapa kali setahun kena ambil? Sekali setahun sahaja. Sekali setahun sahaja untuk kucing ya? Ya. Okey, untuk vaksin rabies untuk kucing kena ambil setahun sekali, ingat tu. Dan juga doktor, pandangan doktor, mungkin isu ini agak sensitif. Jadi sebab kita nampak ada banyak lagi kucing-kucing terbiar dekat luar. Betul. Okey, jadi doktor, bagaimana seharusnya dilakukan untuk isu ini sebenarnya? Macam mana untuk mengurangkan kadar kucing terbiar di luar sebenarnya? Okey, terlebih dahulu sebagai pemilik kucing yang bertanggungjawab, selain daripada bawa pergi vaksin, bagi ubat cacing, bagi ubat kutu, bila kucing itu berumur 5 hingga 6 bulan, bawa mereka pergi kembiri. Sebab seekor kucing betina, mereka boleh beranak 3 hingga 4 kali setahun. Jadi banyak tu. Betul. Sebab itu banyak orang tidak kembirikan kucing, jadi banyak kucing jalanan di maksudnya beranak pinak lagi. Ya, mereka tak kembirikan kucing, tapi bila ibu beranak, mereka suka buang kucing. Jadi this is a never ending cycle lah. Okey. So jadilah pemilik kucing yang bertanggungjawab, jangan buang kucing, bawa pergi kembirikan.
Okey, ingat pesan doktor. Jadilah ibu kucing yang bertanggungjawab, jangan buang kucing, sayangi kucing. Betul tak doktor? Betul. Satu lagi doktor, sebab kebiasaannya kalau ibu kucing dia beranak kan, anak kucing tu pasti akan mati. Kenapa tu doktor? Adakah disebabkan faktor genetik ataupun macam mana? Maksud kita ialah setiap kali dia beranak, Ya. dia akan anak dia mati kan? Ya, walaupun dia Okey. menyusu ibu kucing tu sendiri. Okey. Ada kalanya ini disebabkan ibu kucing itu tidak sehat walaupun dari luar nampak okey, tapi dalaman dia ada underlying problem. For example, virus lah. Salah satunya ialah feline leukemia. Jadi masa ibu dia mengandung anak kucing ni, virus itu sudah pergi ke kandungan dia. Lepas tu bila dia beranak, anak kucing ini tidak sehat dan tidak tahan lama. Oh, macam tu. So, salah satu cara untuk mencegah ini daripada berlaku, kita boleh buat blood test lah, feline leukemia test. Hanya ambil darah 10 minit dah tahu result. Kalaulah dia negatif, then kita boleh vaksinkan. Kalau dia positif, kita gembirikan, jangan bagi dia beranak lagi. Sebab masalah sama akan berlaku. Ini adalah cara untuk mengelakkannya sebab kita dah detect awal tadi daripada proses tersebut. Kemudian kita boleh elakkan perkara itu terjadi lagi. Mungkin doktor boleh bagi tips kepada pecinta kucing dekat luar sana ataupun mereka yang baru nak berjinak-jinak untuk membela kucing, doktor. So, bila kita dapat kucing baru, vaksinkan kucing, bagi ubat cacing, bagi ubat kutu. Apabila umur sudah 5 hingga 6 bulan, bawa mereka untuk pergi kembiri lah. Satu perkongsian yang agak menarik, Dr. Adri. Jadi, kita nak ucapkan terima kasih, Dr. Adri, kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Dah tahu kan macam mana nak jaga si bulus anda? So, jaga kucing anda baik-baik. Kalau tak ada kawan. Sehingga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Bye!